Masyarakat. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bersama kita ya. Ya. Tajuk yang menarik juga. Tadi kita sempat berjenaka juga dengan Sarina di awal pagi dengan tajuk ini kita melakonkan dalam bahasa Brunei. Baik, apa yang dimaksudkan? Untuk mengetahui lebih lanjut, tajuk yang kita bawakan ini bersama dengan penonton. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi topik pada kali ini ialah bibikku kawan karibku. Jadi bibik seperti yang kita ni tahu kalau di rumah kadangnya kita ni panggil aunty dia, bibik dia atau pembantu rumah. Sebenarnya tidak asing lagi di negara Brunei Darussalam ni orang di negara Brunei Darussalam ni memang tidak terlepas kita ni juga tidak dapat dielakkan juga mengambil pembantu rumah, especially khususnya bagi ibu yang bekerja. Kalau ibu yang bekerja di luar sana, ibu-ibu yang sudahnya orang menyandang jawatan tinggi, especially macam doctors kah, peguam dan sebagainya. Jadi mereka ini kadangnya ada kesibukan di luar sana. Jadi oleh itu kita ni dia dapat orang melakkan mesti juga ada mengambil pembantu rumah. Memerlukan. Ya, memerlukan. Jadi lumrah ya. Walaupun bagaimanapun kita ni sebagai ibu bapa seharusnya tidak orang melepaskan 100% 100 orang bulat-bulat pada pembantu rumah kerana seperti yang kita ni ketahui banyak kes-kes yang terjadi buktinya sekali juga di Singapura misalnya ada yang baru-baru ni saya nampak videonya yang mana ada kajian yang menyatakan pembantu rumah lebih rapat dengan anak-anak, lebih rapat dengan anak-anak berbanding ibunya sendiri. Berbanding dengan ibu bapa mereka. Jadi masa tu interviewnya berasingan, ibu sama dengan anak ni, ibu, anak dan juga pembantu rumah tadi tu berasingan di interview. Jadi masa tu mamanya kan interviewnya apa subjek kegemaran anak? Katanya, I thinknya English katanya. Tapi apabila ditanya lagi pembantu rumahnya, tidaknya. Ia minat Chinese katanya. Ia minat mata pelajaran Chinese. Dan apabila ditanya lagi anaknya, memang Chinese ia minat. Jadi itulah satu di sini. Satu poin untuk pembantu. Satu poin, ya. Jadi, macam 1-0 gitu. Terus macam main bola pula. Okey, jadi ada lagi satu soalan. Katanya, apa ni cita-cita anak? Cita-cita anaknya pembantu rumah. Ibu menyatakan akan jadi teacher katanya, nak jadi guru. No katanya, jadi pilot sebenarnya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh pembantu rumahnya. Kerana mungkin masa lebih banyak dengan pembantu rumah. Jadi ibu macam tidak tahu, macam tidak sure, macam main hantam-hantam saja, teka-teka saja, rasa-rasa saja. Ya, anakku ni sebenarnya ia minat apa. Dan juga kalau malam-malam katanya dengan kalau ada mimpi buruk tidur dengan tidur dengan siapa? Masa tu dengan ibu, tetapi katanya anti, ia memanggil antinya pulang, meminta mencari antinya pulang, meminta tolong antinya terpulang. Jadi inilah apabila mengalami mimpi buruk pun mencari anti, semua anti, mencari pembantu rumah. Jadi inilah yang kita ni dah mau, yang kita ni ingin elakkan. Jadi inilah mukadimah pada pagi ini, sebagai mukadimah. Walaupun kita ni orang Indah dapat menafikanlah mungkin kerana kedesakan ataupun komitmen bekerja, kerana adanya kerjaya, kerana itu anak tu lebih rapat. Kalau anak yang sudah sekolah mungkin pada waktu pagi itu indung berjalan, lebih anak pun berjalan. Tapi itulah lebih banyak kepada pembantu itu sendiri. Tapi kita ingin melihat lagi dan mengetahui apa lagi faktor lain yang penyebab bagi istilah bibikku kawan karibku ini boleh terjadi di kalangan masyarakat kita ni. Ya, jadi ibu bapa sebenarnya mungkin kerana keakraban ini, antara faktor keakraban ini, mungkin ibu bapa terlalu sibuk mencari rezeki di luar sana, mungkin tidak ada masa untuk anak-anak, meluangkan masa untuk anak-anak. Jadi ia most of ia punya time walaupun Jumaat Ahad bersama
pembantu rumah. Jadi ibu bapa pun hanya orang macam kadang-kadang ditinggalkan anaknya itu lama-lama, tidak diberi perhatian dan sebagainya. Itulah menyebabkan keakraban mereka dengan pembantu rumah. Memang tidak dapat juga kita ni elakkan, macam kalau kita ni bekerja apa harus kita ni tinggalkan dengan pembantu rumah juga. Sekarang siapa menjaga tu jadi satu masalah tu. Tapi ni orang jangan 100%. Jangan 100% kita ni menyerahkan semuanya kepada pembantu rumah. Sikit-sikit sialai ni bila sudah di rumah tu diri tu yang menangani, ya tentu kalau kita ni biar kita ni yang menangani juga. Walaupun macam okey banyaklah anaknya misalnya, okey. Tidak apa-apa, seorang-seorang kita ni orang peduli, kita ni layan. Jangan kadang seorang tu main iPad dia juga. Kita ni bagi seorang tu saja bagi lihat TV saja. Jadi bukan satu penyelesaian di sini ya. Jadi pembantu rumah memberi perhatian yang berlebihan. Ingat yang kita ni sebenarnya membayar gaji bis diorang ni untuk menjaga, membantu kita ni, bukan untuk orang emosi. Secara emosi, secara sentimental tu menyayangi mereka sepenuh hati. Itu yang kita ni indah mau. Kita ni indah mau cuma tu. Kita ni indah mau. Tu. Okey. Jadi yang kedua, pembantu rumah misalnya bagi ibu-ibu yang orang ada shift malam, mungkin bekerja bershift. Jadi mereka spend time dengan pembantu rumah dan kemudian tidur lagi sama-sama dengan pembantu rumah. Ini yang kita ni orang sedih. Kalau boleh elakkanlah, mungkin dielakkan. Dan takut sekarang ada masalah-masalah yang akan datang. Macam seperti kes-kes yang kami kendalikan. Ni Bik, aku malam ni keluarnya, jangan bagi tahu mama. Mandai dia ninja, berninja apa keluar masa mama bapanya nada. Inilah yang orang yang kita ni dah mau. Macam perkara sedemikian berlaku kerana kasih sayang macam tumpuan yang sebenarnya mereka dahagakan daripada ibu bapa mereka. Beralih pula kepada pembantu rumah. Dan pembantu rumah terpaksa akur kadang-kadang dengan arahan anak majikan. Arahan anak majikan. Macam mana ni nya? Sekarang ibu marah. Jangan bising. Cuma tu. Jadi kalau kawan-kawannya yang orang indah tu datang tejo ke rumah yang kawan-kawan yang orang ada sifat yang ada aktiviti-aktiviti lain seperti orang yang kita ni nak maulah ada kes-kes yang penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Itulah yang kita ni nak mau. Mesti kita ni pantau anak-anak kita ni. Itulah yang menyebabkan keagrapan ini terjadi seperti yang tadi saya katakan, masa tidak terluang dengan anak-anak dan kemudian pembantu rumah menjadi teman tidur mereka, mendodoikan mereka. Bedtime story pun bis dorang. Entah apa bedtime story-nya tu kita ni dah tahu. Jadi kita ni mesti pantau juga. Okey, lagu-lagunya kalau boleh orang biar tak kita ni yang mendodoi anak kita ni. Betul. Kita ni yang orang sebelum sebelum tidur baca bismillah lah. Macam baca cuci kaki dulu ke apa. So ada rutin atau every night. Setiap malam ada rutinnya. Okey. Kemudian mendisiplinkan anak, pembantu rumah juga. Semuanya pembantu rumah. Semua diserahkan pembantu rumah. Inilah yang kita ni dah mau. Jadi kalau macam anak-anak pun confused, keliru sudah ya. Siapa baik ku ikut katanya. Kadang pembantu rumah ni pun dia takut je akan memarahi. Jadi kita ni yang sebenarnya mendidik mereka, mencorak zuriat kita ni, bukannya pihak ketiga. Kalau boleh macam secara orang mendidik secara agama, mendidik moral mereka. Jadi inilah akibatnya diorang lepaskan tekanan diorang ni selalunya di sekolah. Dan inilah akibat-akibatnya di sekolah dan menjadi nakal, susah untuk ditegur. Dan saya percaya antara tanda juga kalau kita ni melihat anak itu lebih akrab kepada pembantuan ni apabila pembantuan ni jadi perantara untuk mereka meminta sesuatu. Aunty
tanyakan Mintakan ibu anak je, babu. boleh ibu balikan Ani. Berikan. Kesian sebenarnya kan. Nampak jurang orang kita ni komunikasi atau kurang berkesan antara ibu dan anak ya. Betul tu Sarina ya. Dan satu lagi ini situasi yang pernah dialami sendirilah. Bukan pelan menyatakan yang diorang tu lebih akrab kepada Amar, tapi kadang-kadang pengaruh pembantu rumah ni agak besar kerana mereka lebih banyak meluangkan masa kepada anak sehingga logat pembantu rumah pun terikut kepada anak. Yes, exactly. Macam kita ni contohnya. Ni apa ni, kalau dapat simpan ni, keluarkan daripada beg ni. Indah bisa mami, Indah bisa. Kadang-kadang kita ni ketawa mendengar, bisa diatur mami. Bisa diatur. Tapi sebenarnya sedih lah je. Kenapa kita nampak yang kita tu kurang meluangkan masa dengan anak sehingga anak sehingga terikut-ikut kadang lain lagi go back to school, stay back macam tu. Jadi adalah yang orang logat itu terikut-ikut ya. Baik, daripada beberapa isu yang telah pun diketengahkan tadi, termasuklah disiplin. Kalau di antara ibu dan bapa ini mereka ingin mendapatkan nasihat seperti pengguna masyarakat ini, mereka sebenarnya menyedari akan perubahan anak mereka tersebut, kurangnya tumpuan, kurangnya perhatian. Dengan kerjaya yang mereka ada tidak memungkinkan mereka untuk mengendalikan sepenuhnya. Jadi bagaimana cara untuk menangani isu sebegini? Okey. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi lah, anak-anak ini sebenarnya yang memerlukan nafkah emosi sebenarnya. Selain daripada nafkah yang lain macam pakaian, makanan dan sebagainya, masih je diorang memerlukan yang orang attention kita ni perhatian kita ni, acknowledgement dari kita ni ya. Jadi macam kalau kanak-kanak tu misalnya ia membuat sesuatu, puji dorang, jangan orang yang memuji ni tadi pembantu rumah, bibitnya pulang. Jadi kita ni puji, good boy layan ni, okey, bagus mama bagi 5 bintang, macam tu kah? Jadi ia pun rasa orang mama ni bagus je puji aku, so ia mau buat baik dan baik. Jangan orang kadangnya memang dorang nakal, ada times dorang nakal. Okey, dorang nakal. Artinya sebenarnya dorang nakal itu dorang meminta perhatian dari kita ni sebenarnya, minta attention. Jadi sudah nakal baru tadi tagur, sudah yang tadi tu yang ia taruh bagnya arah tempat sepatutnya, kasutnya tempat sepatutnya, indah kita ni tagur, indah kita ni puji. Jadinya kalau kita ni lihat bis dorang mencampak kasut dorang di tengah-tengah living room atau apa, itu baru kita ni tagur, baiklah buat yang nakal. Jadi jangan kalau boleh kita ni beri nafkah emosi arah bis dorang ya. Dan yang kedua, okey, pembantu rumah boleh memasak. Misalnya kita ni ada masak. Of course kita ni ada bekerja juga. Jadi tidak sempat untuk memasak kadangnya, menyediakan kadangnya. Jadi perlulah kita ni ingat je, mesti je kita ni ada time untuk orang menyuapkan dorang, memberi makan dorang. Kadangnya kerana mesti adab-adab tertentu kan tu. Sebelum makan, okey, baca bismillah. Jadi kita ni yang baca doa makan. Okey, kita ni yang orang mendidik bis dorang kan tu. Okey, jadi pembantu rumah sebenarnya okey, boleh memandikan bis dorang kadang-kadang. Macam kalau kita ni balik kerja misalnya dah sempat kan memandikan dorang. Jadi dorang yang memandikan, dorang membantu kan tu. Kita ni berterima kasih jara dorang lah. Dorang meringankan. Tetapi okey, kita ni yang cuba ada time-timenya kita ni memandikan dan juga memakaikan dorang pakaian, kerana di sana nampak benjol-benjolnya di mana, misalnya terhantuk apa, ada luka ke apa. Kalau macam dalam seminggu tani nak memegang langsung indah tani observe anak kita ni tu. Ada luka pun tani dah tahu. Terus menangis apa. Sudah tahu ada orang hijau berdirong, anak ni terus melenting ibu ni. Jadi orang kalau ikutkan salah je. Salah siapa? Okey. Jadi semasa anak sakit demam, ibu bapa ni lah yang sebenarnya mesti memberi perhatian yang benar-benar, yang bagi ubat apa anak ni. Bukannya orang orang gaji semua pembantu rumah saja semua. All the time. Kita ni yang mestinya
orang memberi ni time-nya bis orang memerlukan kasih sayang dari kita ni itulah. Dan juga tugas-tugas rumah okey boleh kita ni bagi pembantu rumah yang menyelesaikan dan sebagainya, tetapi sensitivity tu macam sifatnya orang sentimental tu kita ni lah our role, peranan kita ni lah yang memberi kepada anak-anak kita ni. Jadi ada juga macam ni orang membuatkan teh apapun pembantu rumah, semua pembantu rumah. Jadi suami pun nyaman je teh ni. Ada je kes macam ni ni orang baik macam dia pandai juga mengurus anakku, pandai segala-galanya. Lain pula jadinya. Ada je kes yang terjadi kahwin bersama pembantu rumah kerana dia merasakan pembantu rumah lebih memberi perhatian pada anak-anaknya. Itulah yang kita ni mau perkara ni terjadi. Baik, secara kesimpulannya daripada tajuk yang kita bincangkan, sebenarnya banyak perkara yang kita utarakan lagi. Tapi secara kesimpulannya? Jadi secara kesimpulannya seperti yang saya katakan tadi, kita ni membayar mereka untuk membantu, bukannya untuk memberikan kasih sayang yang sepenuhnya ya. Jadi kita ni dah mau nanti anak kita ni membuat karangan bibikku kawan karibku. Kawan karibku ialah bibikku. Antiku. Indah kita ni mau kalau boleh biar kita ni yang menjadi best friend, kawan karib mereka yang mengetahui segala-galanya in and out bis dorang ni. Itu saja. Itulah dia. Jangan sampai nanti ada di antara ibu yang bertanya kepada anaknya, Lai, siapa sayang mama angkat tangan? Dah ada angkat tangan. Siapa sayang aunty? Siapa sayang bibi angkat tangan? Baru yang angkat tangan. Betul. Ya.